Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, apa khabar anda malam ni? Malam Jumaat penuh keberkatan. Jadi insya-Allah saya rasa anda semua dah habiskan bacaan surah Al-Kahfi anda hari ini. Okey, sebab kalau ikutkan pukul 8 tadi kita dah masuk ke hari yang baru, iaitu hari Sabtu kan. Jadi insya-Allah pada siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, banyak sangat keberkatan yang kita akan dapat. Okey, jadi sekali lagi saya nak tanya apa khabar anda semua yang bersama dengan saya live pada malam ni. Semoga anda semua sihat ceria selalu. Okey, esok hari Sabtu, weekend, apa plan anda esok? Nak ke mana? Ke tak boleh nak ke mana-mana sebab PKP stay at home, duduk aja kat rumah kita insya-Allah. Itu lagi best, duduk dengan family kan dan sebagainya. Boleh rancang macam-macam aktiviti yang kita boleh buat kat rumah. Semuanya akan jadi best lah kalau kita pandai atur, pandai plan kan, supaya kita tak bosan, anak-anak kita tak bosan. So semua boleh happy saja walaupun kita stay at home. Okey, ini merupakan siri ketiga HH Live pada hari ini. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan berbincang ataupun kita akan sembang lah bukannya lebih kepada HH nak ceramah ke apa sebagainya, tapi kita lebih sembang-sembang santai. HH nak sharing ilmu tentang bagaimana cara kita nak handle penolakan daripada customer. Okey, bagaimana kita nak atasi ataupun bagaimana cara kita nak orang panggil cari solusi apabila kita ini menerima penolakan daripada pelanggan kita, daripada customer kita. Sebab untuk orang bisnes penolakan ni adalah satu benda yang sangat deep tarak, macam orang ambil pisau sereng kan, pedih sangat pedih. Okey, dia tak payah dalam bisnes lah, dalam cinta pun kalau kena tolak pun pedih. Alright, kalau kita nak pergi melamar orang pun, kalau penolak lamaran kita ditolak pun sangat sedih kan. Kita rasa rasa tak guna, rasa macam I'm a loser, rasa macam lost, rasa macam kecewa, rasa macam-macam lah, pelbagai-bagai perasaan, kecewa, sentak, maknok, semua kita akan rasa. Okay, so dalam bisnes sebenarnya penolakan ni juga adalah satu permainan yang mesti ada. Alright, dalam bisnes penolakan adalah sesuatu yang wajib ada, yang tak boleh tak ada. Okey, bohong sangatlah mana-mana bisnes yang tak ada penolakan, itu membongak sangat namanya. Okey, tak ada benda pun yang dia jual tak pernah terima penolakan. Yang orang kata yes, tak ada. Tetap akan ada penolakan, tetapi macam mana cara kita nak handle penolakan tu. Okey, jadi macam mana cara kita nak atasi, kita nak overcome penolakan tu supaya penolakan itu yang pada mulanya kita rasakan satu benda yang negatif tetapi sebenarnya memberi impak yang positif kepada perniagaan dan especially kepada diri kita sendiri. Okey, so insya-Allah pada hari ini saya akan sharekan poin-poinnya dengan anda. Jadi macam biasa, siapa yang bersama dengan live HH hari ini, malam ni, okey, minta sangat supaya anda sharekan ke grup-grup yang lain. Okey, share di wall anda, share ke grup-grup yang lain. Semoga mana tahu perkongsian HH pada malam ni memberi impak ataupun dapat memberi manfaat kepada orang lain juga. So secara tak langsung kita dapat pahala. Okey, pahala yang berganda-ganda daripada perkongsian kita. Bukan HH saja dapat sebab share, kalian pun dapat juga sebab share kan ke grup-grup yang lain. Okey, so yang pertama, apabila kita menerima penolakan dalam bisnes ni, yang pertama sekali, jangan sesekali kita terasa sentak. Bila kau bawa produk kau, contoh ni sarang burung ni, pergi offer dekat orang, belilah sarang burung ni, sangat bagus untuk kesihatan, bagus untuk orang tua,
bagus untuk wanita, orang lelaki, kanak-kanak, semua peringkat umur boleh makan. Pakcik bagus, rasa sedap, terbaik. Sebab tu tagline kita jatuh cinta rasa pertama. Minumlah pakcik, ni promosi hebat kau. Berbuih mulut kau bercakap. Tiba-tiba orang tu kata, maaflah saya tak nak. Then kau pun sentak. Okay, boleh kita nak rasa sedih. Nak rasa sedih boleh. Itu normal sebagai seorang manusia. Rasa sedih, rasa kecewa kan. Tetapi jangan rasa sentak. Sentak sekejap je. Zap. Okey dah. Cukup. Okey. Sebab apa? Sebab ada alasan kenapa mereka menolak produk kita. Ada alasan kenapa mereka menolak servis yang kita tawarkan. Okey, jadi kita kena tahu kenapa. Why? Kenapa produk dan barangan kita ini ditolak? So, awal-awal tu lagi jangan sentak. Okey? Kemungkinan mereka menolak. Sebab itu, sebelum kita nak pergi, orang kata apa? Kita nak jumpa customer kita. Okey, sebelum kita nak bawa produk kita nak promotekan produk-produk kita ataupun servis-servis kita kepada pelanggan, kita kena study dulu prospek kita tu macam mana. Alright? Dia bukan senang-senang kau bawa pergi promote jual, tak. Kau kena tahu siapa sasaran perniagaan kau yang sebenar. Siapa sasaran produk kau ni. Kalau kau jual produk kesihatan, okey, yang harganya RM100 ke atas, okey, untuk contohlah produk untuk sakit urat, sakit lutut dan sebagainya, kau pergi jual dekat budak sekolah menengah, budak perempuan yang sihat, segar, bugar, yang duit pun mak bapak dia bagi, memang dia takkan belilah. Okey? Dia memang takkan belilah. Ataupun kau pergi jual produk ubat kurus dekat orang yang memang dah kurus melidi, memang dia takkan belilah. Sebab apa? Sebab dia tidak memerlukan produk kita. Dia tak memerlukan perkhidmatan kau. Kau nak pergi nak buat servis gunting rambut dekat orang yang kepala dah botak, memang tak boleh lah. Buat apa dia nak gunting lagi? Kepala dia dah botak dah. Dia tak perlu dah. Sikat rambut pakai jari pun boleh. Okey? So, kita tahu sasaran. Tetapi bila kita tahu sasaran, tidak belah bermakna, okey, sasaran pelanggan kita tu confirm 100% akan membeli. Tidak. Tetapi dia akan mengurangkan. Dia akan mengurangkan risiko penolakan yang akan kita terima. Jadi, yang pertamanya, okey, jangan sentak, tetapi kita kena tahu siapa sasaran pelanggan kita. Alright, kena study, kena tahu siapa avatar kita. Kat mana kita nak jual, dekat mana, platform mana, marketing mana. Okey, supaya kita dapat mengurangkan penolakan ini daripada berlaku. Alright. Yang keduanya, okey, penolakan ini adalah satu benda yang macam saya cerita tadi lah. Dia memang benda yang akan berlaku. Jadi, bila kita menerima penolakan, maka benda kedua yang perlu kita buat selain daripada pertama tadi, iaitu jangan sentak, maka kita kena bersikap profesional. Alright? Biar dalam hati ni koyak, rabak, sentak maknok, tapi luar tu biarlah kita jadi profesional. Janganlah pula kita duk marah pelanggan tu. Selalu kan kalau kita perasan ya, tak tahulah ini daripada pengalaman Yahya sendirilah. Kadang-kadang bila kita pergi ke satu kedai lah, pergilah mana-mana kedai kan, kita masuk, kita tengok kan. So datanglah tuan kedai tu promote kat kita, bla 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 bla. Contoh kedai baju. Okey, contoh kedai baju. Dia pun cerita lah, belilah baju ni. Ni dia pun tunjuk kat kita apa-apa kan. Lepas tu lalas kita kata tak apalah, terima kasih macam kita tak nak beli kan. Terus ditarik muka masam. Okey, siap dengan hempuk-hempuk bajunya. Siap ni, dia gantung balik baju tu, kasar-kasar gantung balik baju tu, bagi kita dengar, bagi dia tak puas hati. Okey, tidak sepatutnya kita sebagai pelanggan bersikap macam tu. Alright? Sebab kita tak tahu sebab utama kenapa mereka menolak. Okey, dia ada kemungkinan antara sebab pelanggan menolak ni adalah yang pertama kerana mereka tidak perlu kepada produk dan perkhidmatan kita. Mereka tidak perlu. Alright? Dan yang keduanya, mereka memang tidak mahu kepada produk dan perkhidmatan kita. Dan yang ketiga, sebenarnya mereka ni perlu. Mereka memang perlu.
Dan mereka pun mahu, tetapi mereka tidak cukup duit. Okey, jadi ini antara 3 punca utama kenapa penolakan berlaku adalah pertama, mereka tak mahu. Kenapa mereka tak mahu? Ada banyak juga. Mungkin kerana mereka tak yakin dengan kita. Okey, penjelasan kita tidak memberikan keyakinan pada mereka. Kau jual, contohlah macam saya jual produk kurus, tapi kau pun gemuk, siapa nak beli? Kan? Orang tak yakin pun tengok kau. Kau jual produk memutih gigi, tapi kau gigi pun tak ada. At least kau pakailah gigi palsu. Kan persediaan kita. Jadi dia orang, customer kita tak yakin. Itu adalah sebab kenapa mereka tak mahu. Mereka tak yakin dengan kita. Ataupun mereka yakin dengan kita tapi mereka tak yakin dengan produk kita. Kita kata produk kita ni bagus dan sebagainya. Okey? Tapi packaging kampung. Kan? Packaging tak cantik, tak nampak boom dia. Okey? Kemudian produk pun tak apa-apa, tak best kan. So itu antara sebab. Jadi kita kena tahu. So bersikap profesional. Okey, bersikap profesional bila kita menerima penolakan. Alright, jangan marah-marah dekat customer tu. Okey, kadang-kadang mungkin pada ketika itu dia tak cukup duit, dia tak bawa duit lagi, tapi dia dah azam, okeylah nanti aku datang sini, aku nak beli. Okey, tapi kalau kita dah bersikap kasar dengan mereka, maka penolakan tu akan menjadi penolakan yang akan ditolak sampai bila-bila. Okey, kita tak dapat nak turnkan penolakan itu kepada penerimaan kalau kita bersikap kasar kepada pelanggan kita. Sepatutnya kita kena terus jawab dengan sopan santun. Tak apalah, cik tak nak beli lagi, tak apa. Nanti kalau kata cik berminat ataupun nak dapatkan produk saya, perkhidmatan saya, okey, cik boleh hubungi nombor ni, nanti saya bagi diskaun kau dekat cik. Itu contoh. Okey, so kadang-kadang kita sendiri pun bila kita tak nak beli, tapi bila kita tengok pekedai itu, penjual itu sopan santun, kita tu tak apalah, saya ambil lah. Nampak tak tu? Itu orang panggil seni. Okey, dalam berbisnes kita kena berbahasa. Bukan kata kita ni berlakon, bukan kata kita berpura-pura, tak. Tapi itu adab kita. Okey, adab kita sebagai penjual. Customer kita pun kena ada adab dia sebagai pembeli. So masing-masing menjaga adab, insya-Allah akan ada rezeki dia. Alright. Okey. So itu point kita yang kedua. Yang ketiganya, apabila kita menerima satu penolakan, alright, kita kena anggap bahawa penolakan itu adalah sesuatu yang menjadi batu loncatan untuk kita berjaya. Macam mana tu? Macam mana penolakan itu boleh menjadi batu loncatan untuk kita berjaya? Sebab penolakan ini, dia kalau kita ikutlah dari segi orang kata apa, lumrah dalam berbisnes, alright. Orang-orang yang baru mula berbisnes, okey, dia memang akan rasa sedikit down. Dia memang akan rasa sedikit kuciwa. Hati dia hati tisu sikit bila menerima penolakan. Sebab apa? Sebab dia baru berkecimpung. Dia baru berkecimpung dalam dunia bisnes, and dia baru saja menerima penolakan-penolakan ataupun perkara-perkara yang negatif. Sebab sebelum ni dia ingat, jual berniaga ni indah, akan terus kaya raya. Hari ni berniaga, esok jutawan. Okay? Hari ni promote dekat Facebook, esok berderet orang PM nak beli barang. Mengarut lah. Memang takkan lah. Memang takkan. Kau ingat hari ni kau berniaga, kau buka kedai, terus orang datang berkumpul, 1,000 orang, 10,000 orang. Memang tak. Okey, memang tak. Malahan kau memang akan menerima penolakan. Okey, orang akan tak nak beli produk kau. Okey, orang tak nak, tak apalah, tambah-tambah kalau ada yang kutuk lagi. Lagi kau akan sedih. Tetapi okey, pada orang yang dah lama dalam bisnes ini, dia dah terlalu banyak menerima penolakan. Okey, penolakan ni adalah asam garam. Asam garam dalam bisnes. So, bila kita ditolak pun kita dah tak rasa apa-apa. Okey, bukanlah bila menerima penolakan tu kita kena buat bodoh, tak. Tetapi bila kita menerima penolakan, kita kena tengok balik, kena muhasabah balik. Kenapa dia tolak produk aku ni? Macam Harry sendirilah pengalaman Harry sendiri, kita dah buat marketing di media sosial, okay, di FB, di IG, kemudian bukan setakat tu, kita dah masuk TV dah banyak kali, okay? Dah hampir 20 kali kita masuk TV. Dan
setiap kali bila HH masuk TV akan ada masa, okay, bila kita ke udara tu kita tak dapat banyak call pun. Alright, bayar puluh-puluh ribu. Seriously, pernah HH masuk TV bayar berpuluh ribu. Okay, kita ambil satu slot tu, dapat call tak sampai 10 call. Cuba bayang. Kita ingat, aku dah masuk TV ni. TV Gempak, TV 3. Yang penonton dia ada berjuta-juta. Yes, ingat ke lepas tu, telefon kita orang dah tak menang tangan dah orang nak call. Sekali tak sampai 10 call. Okay, so takkanlah kau nak salahkan TV 3. Orang lain masuk, ramai je call. So, apa tak kena? Adakah sasaran kau tak kena? Ataupun masa kau masuk tu, kau bawa produk yang tak sesuai dengan sasaran orang yang menonton pada ketika itu? Ataupun penerangan kau tak kena? Nampak? Ataupun kau tak sepatutnya pun masuk kat TV 3. Kau sepatutnya masuk kat TV lain yang kena dengan sasaran produk kau. Okay, so pada situ kita belajar. So, H belajar. Sebelum ni pun banyak masuk rancangan Selamat Pagi Malaysia, kan, TV 1. So, kita dah tahu. Bila kita sebut benda ni, maka kita akan dapat ramai call. Bila kita sebut point-point ni, banyak call kita akan masuk. Tapi bila kita sebut tentang certain point ni, kurang call yang masuk. Ataupun bila kita pilih, timing ni, timing hari sekian-sekian, kurang callnya. Tapi bila kita minta tarikh hari yang berkenaan, okay, semikian-semikian, bila kita cakap ni, berapa ramai yang call. Faham tak? So daripada situ, kita belajar. Kenapa kita menerima penolakan? Okay, kenapa kita ditolak? So, jadikan benda itu sebagai batu loncatan. So, benda itu sebenarnya kita belajar daripada kesilapan. Alright, tetapi sekarang ni sepatutnya kita dah cerdik. Okay, kita tak perlu pun. Peniaga-peniaga sekarang ni, dia tak perlu pun nak melalui kejatuhan, kesilapan baru bangkit. Kita dah boleh belajar daripada kesilapan orang lain. Okay, kita dah boleh belajar. Tak payah kita nak rasa sakitnya jatuh dalam bisnes ni. Tak payah kita nak rasa sakitnya orang kata apa, kemusnahan dalam bisnes. Tak perlu. Kita boleh belajar daripada pengalaman orang lain. Itu yang sepatutnya yang lagi sebijaknya. So kita tak perlu nak lalui peristiwa-peristiwa pahit itu. Belajar saja pada orang lain. Sebab itu dalam bisnes anda kena berguru. Alright, kena ada guru. Tak boleh seorang-seorang. Tak boleh duk anggap sendiri-sendiri pandai. Tak boleh. Okay, sebab sememangnya kita tak pandai pun. Kadang-kadang kita rasa kita ni pandai, tapi sebenarnya tak pun. Kita perlukan ilmu, kita perlukan tunjuk ajar, kita perlukan bimbingan, dorongan. Okay, so ekstra nasihat kepada anda yang nak berniaga, ataupun nak mula berniaga, ataupun yang dah berniaga, pastikan anda ada guru, pastikan anda mentor, supaya anda tidak akan sesat, ataupun anda tak akan lagi terjerumus ke dalam lubang yang orang ni dah jatuh lah. Tapi kita ni tak nak belajar. Kita dah tahu orang ni lalu jalan tu semua dah pakai jatuh. Kita tak apalah, mana tahu kalau aku lalu tak jatuh. Belagak sangat. Okay, tak perlu. Belajar daripada kesilapan orang lain, insya-Allah. Okay, so tadi Eja kata kita kena jadi profesional. Okay, poin kita tadi, kita kena jadikan bahawa penolakan itu sebagai batu loncatan kita untuk berjaya. Alright, sebab macam layang-layang lah. Layang-layang pun dia tak akan naik tinggi tanpa ada angin yang menolak. Okay, kalau suasana tak ada angin, tak ada apa, relax je, layang-layang tu tak boleh naik pun. Kekallah kau kat bawah tu. Tapi bila ada angin, okay, bila kita ada something yang push kita, something yang buatkan kita rasa tak senang duduk, masa itulah kita baru bangkit. Barulah layang-layang tu terbang dengan megahnya dekat langit. So sama juga macam kita. Alright, macam dekat lautan lah. Kapal dekat lautan, kalau tak ada ombak, tak ada badai, macam mana kapal tu nak berlayar? Okay, kalau air tu statik lah kapal tu kat situ, tak sampai pun ke mana. So ombak dan badai tu kena ada, supaya menjadi batu loncatan untuk kita mencapai kejayaan, untuk kita cepat nak capai kepada destinasi kita. Alright. Okey, yang seterusnya, bila kita ada penolakan ini, alright, kita kena antara
cara orang kata apa, teknik lah untuk kita nak mencapai ataupun Hayes suka panggil dia sebagai ibu duit lah. Ibu duit dalam bisnes ni adalah kita kena ada senarai nama. Alright, database sangat penting. Database ni dalam bisnes sangat penting. Okey, ibarat nyawa kepada kita, ibarat jantung. Kalau manusia ni database ni bagaikan jantung, tak ada jantung kau mati. Alright, so database ni sangat penting. Okey, so tadi ni bila kita berjumpa dengan customer kita, bila kita menerima penolakan, maka masukkan customer-customer kita tadi tu, mereka-mereka yang menolak kita tadi tu dalam senarai prospek kita. Okey, masukkan mereka dalam senarai prospek kita. Sebab kita tak tahu, mungkin mereka tak beli hari ni. See? Disebabkan alasan-alasan tadi gitulah. Dia kata mungkin kerana mereka tak perlu lagi. Yelah, tengah sihat. Kan, tengah sihat. Kau jual produk kesihatan, aku tengah sihat, dia kata. Nanti dia sakit, bukan kita mendoakan. Okey, nanti mana tahu masa dia sakit tu, masa kita promote tu, okey, dia tak batuk lagi. Kau jual ubat batuk, tapi masa tu dia tak batuk lagi. So dia tak perlukan lagi produk kau. Tapi bila dia tahu kau jual, so nanti bila dia batuk, okey, dia akan cari. Dia akan cari kita. Jadi jadikan mereka itu bakal prospek kita. Ataupun mungkin hari tu dia tak ada duit. Nanti dia ada duit, dia akan cari kau, dia akan beli kau. Okey, sebab kita pun selalunya orang perempuan lah, kita suka mikir banyak kali. Kalau masuk dalam Shopee pun, masuk dalam chat tu, ya Allah, berpuluh-puluh yang kali keluar begitu je kan. Tak shopping pun, sebab apa suka nak mikir 3-4 kali, ataupun nak tunggu duit gaji lah dan sebagainya. Ataupun kita letak je dulu dalam chat tu, nanti bila perlu baru kita nak beli. So sama juga. Okey, customer kita. Jadi masukkan mereka di dalam senarai prospek kita. Mana tahu, okey, mereka tak beli daripada kita hari ni, tetapi mereka akan beli pada kita hari lain. Kalau mereka tak beli hari lain, mereka mungkin akan beli pada kita minggu depan. Tak minggu depan, tahun depan, tak tahun depan, 10 tahun lagi. InsyaAllah, rezeki itu tak ke mana. Alright, teruskan beradab sopan, teruskan promote. Jangan terus matikan. Ni bila customer tu tolak, terus kau ban dia. Adik-beradik turunan dia semua kau ban. Sebab apa? Dia ni, aku promote dia tak nak beli, terus tak nak beli. Okay? So kalau kita bersikap macam tu sampai bila-bila lah kita tak dapat nak menukar penolakan mereka itu kepada penerimaan. Okay, yang seterusnya. Okay, antara poin, saya tak ingatlah poin yang berapa dah. Anda tahu kan? Yang seterusnya adalah anda jangan sesekali berputus asa. Okey, ini sangat penting. Penolakan ini memang buat kita sakit, memang buat kita rasa stres, memang buat kita rasa lemah, memang akan memberikan something negatif kepada kita secara tak langsung. Memang itu yang kita akan alami, tetapi jangan sesekali kita berputus asa. Kalau sebelum ini anda tetapkan satu hari anda jumpa dengan 10 orang prospek, okey? Kalau satu hari anda jumpa dengan 10 orang prospek, anda dah listkan, okey, untuk hari ini Jumaat, Sabtu, okey, esok Sabtu, hari Minggu aku nak jumpa dengan 10 orang prospek. Aku nak tetapkan setiap hari aku nak jumpa 10 orang prospek. Esok tu kita pun pergilah, kita pun call lah. Sekarang nak jumpa tak boleh kan, so kita akan call, WhatsApp dan sebagainya. So bila kita call 9 daripada prospek kita tu menolak, 1 je terima. Terus kita putus asa. Kita kata, itu tak apalah, hari Ahad ni tak naklah jumpa 10. Cukuplah jumpa 5 orang, cukuplah. Jangan. Okey? Jangan sesekali mengurangkan usaha anda. Jangan sesekali mengurangkan prospek yang anda nak jumpa. Jangan putus asa. Teruskan jumpa 10. Kalau itu yang anda tetapkan. Okey? Katakan anda busy, anda ada kerja lain, bisnes ni hanya sebagai part time anda. Anda katakan bahawa satu hari aku nak jumpa dengan 3 orang prospek. Aku nak beritahu tentang bisnes aku ni, tentang produk aku ni at least kepada 3 orang prospek. Okey? Anda pun pergi esoknya, kemudian 3 tu 2 tolak ataupun 3 tolak. So, lusanya tu anda tak nak jumpa 3, jumpa seorang adalah jangan. Okey, itu hanya akan mengecilkan lagi peluang anda, potensi anda untuk berjaya. Jangan sesekali mengurangkan, jangan sekali putus asa. Anda jumpa je 10 orang, jumpa aja. Okey, sebab apa yang saya nak cerita sikit lah pengalaman saya berada dalam bisnes. Okey, sebelum ni saya pernah
sampai sekarang pun saya still buat. Saya join MLM. Okay, saya buat HIO. Okay, so dalam HIO ni kita ada certain target yang kita nak capai. Alright. Kadang-kadang bila syarikat buat macam nak pergi melancong, alright, so kita akan ada poin-poin yang kita perlu capai. Okay, so nak capai poin-poin nak pergi melancong ni bukan senang tau. Okay, bukan senang. Alright, anda kena ada target, strategi yang kena baru anda dapat. Dan Alhamdulillah, KH dah bertahun-tahun dah. Setiap kali melancong memang KH dapat. Okay, memang KH dapat pergi melancong dan sebagainya. Sebab apa? Sebab gunakan teknik yang sama je. Okay, guna teknik yang sama. Yang pertamanya, ini tips lah ataupun sedikit bonus lah pada anda yang tonton. Okay, untuk anda nak tahu cara macam mana anda nak rekrut lebih ramai ejen, macam mana anda nak rekrut lebih ramai customer, macam mana anda nak cari lebih ramai potential customer untuk masuk pada anda. Okay, yang pertamanya, anda kena ada list name. Alright, list nama. HH buat 100 list nama. Okay, nombor 1 list nama sampai nombor 100 kita list namekan nama mereka. Jangan biar dalam handphone. No. Okay, kalau duduk dalam handphone dia tak nampak. Kau kena keluarkan. Buat manual traditional style sikit, ataupun kau type lah. Okay, ataupun nak manual pun boleh lah. Kalau nak feel traditional sikit, ambil lah buku nota kau kan, buku tulis macam tu, kau tulis nombor 1 sampai nombor 100, kau tulis list name. Nak dapat mana list nama ni? I pening kepala lah nak keluarkan 100 nama. I ni tak ada kawan lah kan. I tak pernah jumpa orang lah. Kau tak kau. Takkanlah kau duduk dalam dunia ni seorang-seorang. Kau tak pernah pergi sekolah rendah. Kau tak pernah pergi tadika. Tak nak pergi pasti. Tak nak pergi sekolah menengah. Kau tak masuk U. Kau tak kerja. Kalau kau tak kerja pun kau di rumah, kau tak ada jiran kiri kanan. Okay, tak apa ni, kau tengok handphone kau. Tengok saya nama, list name A saja pun rasa dekat berapa puluh lah nama A saja. Tak masuk B lagi, belum sampai Z lagi. Pun dah banyak kan. Kau keluarkan 100 nama je. Okay, starting mula tulis dulu kawan sekolah rendah. Siapa yang agak-agak yang kau rasa yang okey, yang kawan baik kau, kau tulis nama dia. Tulis nama and then nombor phone. Okay, kemudian cari pula kawan sekolah menengah. Tulis. Okey, dah habis dah kawan-kawan. Maksudlah kau tak kawan dengan orang kan, kau kawan dengan ayam. Tengoklah dalam phone. Okey, keluarkan. Tips nak keluarkan nama dalam phone. Ni tips jangan jadi tok bomoh. Alright, selalu pesan dekat anak-anak buah jangan jadi tok bomoh. Tok bomoh ni benda. Kau keluarkan nama, kau pergi dekat nama A, Abu. Abu ni dia tak nak ni, tak ada duit Abu ni. Pergi pula Ali. Ali ni kedekut ni. Pergi pula Bedah. Dah habis huruf A dah. Habis dah huruf A ni. Kau dah untuk bomoh. Kau dah nak jampi dia orang lah. Beda pun tak boleh ni. Laki ni tak bagi ni. Kalau macam tu lah perangai kau. Okay, sampai Z pun kau tak akan dapat keluarkan satu nama pun. Alright. Sebab apa? Sebab kita ni dah jadi tok bomoh. Kita dah bersangka-sangka. Kita dulu yang dia tak nak memang tak boleh lah. Okay, so keluarkan saja. Keluarkan nama telefon, and then start contact mereka. Okay, by call ke, sekarang ni boleh semua di hujung jari, by WhatsApp ke, apa ke, tanya khabar mereka, and then bagi tahu nak tak kalau saya nak cerita tentang produk saya ni sikit, nak tak saya share tentang perniagaan saya. Memang mereka akan tolak, memang penolakan tu biasa, tetapi percayalah. Okey, dalam 100 orang ni, katakanlah daripada 100 orang tu, yang terima 10 orang tu dah cukup dah untuk bisnes kau. Biarlah 10 orang lagi tolak, it's okay. Alright, kau jangan assume, kau jangan expect 100 orang tu akan terima. Tak. Akan ada yang menerima, mungkin 20 orang akan terima. Selalunya berdasarkan Hehi punya pengalaman lah, daripada 100 yang Hehi contact tu, paling kurang 40 akan terima bisnes kita. Okay, 40. So apa jadi yang 60 tadi? Yang 60 yang tolak tu, ataupun yang 90, kalau korang kata terima korang 10, yang 90 tu jangan tolak lagi. Okay, tanya, tengok apa alasan mereka. Kita tanya suami. Okay, kau tik tanda. Okay, belum confirm lagi dia nak tanya suami. Tapi janganlah hari tanya, kalau tanya suami kau belum, meluat pula dekat kita. Alright, tunggulah seminggu lagi ke.
Okay, tanya ataupun tak tanya, bagi je info produk, bagi je. Jangan hari-hari kontak. Dia kena ada seni lah dalam berniaga ni. Okay. Ataupun tanya nanti lah saya tak cukup duit tunggu gaji. Okay, nanti gaji kau kontak. Assalamualaikum. Tu kata nak tunggu gaji kan, macam mana ni, tengah ada promosi ni, jadi tak nak ambil. Kalau kata tak edit, tak edit tak apa, it's okay, cukup, tak payah nak marah-marah. Okay, kita pun tak suka orang paksa kita, so kita jangan paksa orang. Dan yang mana nama yang tolak tadi ni, okay, kau gantikan dengan list baru. Gantikan. Contoh nombor 1 tadi, Ali tolak, kau gantikan pula nama Abu. Gantikan, replacekan senarai list name kita tu. Lepas tu kau kata, alamak dah habis dah senarai nama. Takkan habis, sebab apa? Sebab orang yang menerima daripada 100 orang tadi, 90 tolak, 10 yang terima tu, dia akan bawa kau untuk berjumpa dengan orang-orang baru. Okay? So, bila kita berniaga, lagi kita jumpa orang, kita akan tetap lagi jumpa orang. Kita akan tetap jumpa orang selagi mana orang itu, manusia ni tak pupus dekat muka bumi. Okay? Sebab bisnes ni dia akan buat lagi banyak. Saya pelik bila orang kata bila bisnes ni dah habis orang. Itu bukan habis orang, kau tu, kepala otak kau yang habis. Okay? Tak akan habis. Kita akan jumpa lagi beramai-ramai orang. Dan kebanyakan kawan-kawan HH yang HH jumpa sekarang ni, anak-anak buah HH ni adalah orang-orang yang HH tak pernah kenal. Tak pernah kenal. Malah ada stoki-stoki besar kita, okay, yang leader-leader dalam Inara ni sebenarnya adalah orang-orang yang tak pernah lagi bersua muka. Okay, kita jumpa hanya melalui Facebook, melalui WhatsApp, melalui Google Meet sahaja dan sebagainya. Okay, jadi janganlah cakap kita tak ada orang, tak sebagainya. Itu sebenarnya adalah alasan saja yang kita bagi. Okay, cuba buat. So, katakanlah 10 list tu satu hari korang kata nak jumpa 10 orang, pastikan hari ni 10 orang, esok 10 orang, percayalah. Okay, kita tetap akan dapat customer. Okay, manjada wajada, siapa yang usaha dia akan dapat. Cuma sabar, jangan putus asa. Okay, itu antara tipsnya lah yang boleh kita jadikan. Anda boleh lakukan bagaimana cara anda nak rekrut ejen baru. Okay, and then kepada mereka yang menolak, jangan sesekali anda terus ban nama dia orang. Jangan pancung terus. Okay, jadikan mereka prospek yang kita KIV kejap. Okay, lepas tu kita boleh follow up balik mereka. Mana tahu masa kita follow up kali kedua, kali ketiga, baru kita nak beli. Sebagai contoh lah, Hehi sendiri pun kadang-kadang bila kita tengok iklan orang jual, orang tu bagi link WhatsApp, kita pun klik tekan, tu pun keluar WhatsApp kat dia, dia pun reply. Okay, puan nak beli produk ni, okay, dia pun bagi maklumat semua kan. Kita pun diam, kan? Kita diam. Kadang-kadang kita diam, kalau dia pun diam, kita terus diam. Sampailah kadang-kadang esok selalunya kalau pembeli seller yang bagus, esok tu dia akan adakan kontak, macam mana puan, kau jadi tak nak beli. Baru kita lah, masa macam nak membeli, faham tak? Bila kita di follow up. So customer kita pun macam tu. Okay, kita kena follow up. Kadang-kadang bukan kita tak nak beli, tapi mungkin masa tu kita sibuk dan sebagainya. Okay, kita tak rasa ada macam kita nak membeli sebab kita tak nampak kesungguhan seller tu, kan? Tapi bersungguh kita pun jangan sampai jadi annoying lah. Jangan sampai customer kita meluat. Jangan sampai memaksa. Alright? Okay, itu antaranya. Poin yang seterusnya adalah poin yang seterusnya saya rasa mungkin yang poin kita yang terakhir adalah kita kena betulkan mindset kita. Alright? Kita kena betulkan mindset kita. Dan kita kena menjaga hubungan baik kita dengan mereka-mereka yang menolak kita. Okay? Mindset ni sebenarnya kita kena ingat bahawa dalam bisnes ini kita tak boleh nak anggap bisnes ni adalah satu benda, sesuatu yang indah. Bohong lah. Okay? Bisnes ni memang kita tengok, sorry tolong Kak Rana ayam kata kong, air samu tak apa, kata kerongkong sikit. Okay? Kita jangan ingat kata bisnes ni satu benda yang indah. Kita tak boleh ingat hari ni aku bisnes, confirm esok aku kaya, confirm aku jadi jutawan. Takkan, tidak akan. Okay? Kata ada hidung. Okay? Tidak akan. Tapi bisnes ni dia akan ada up and down. Dia akan ada up and down. Ni kalau kata air kongkong iklan sekejap air sarang burung.
Okay, dia akan ada up and down. Kau akan ada saat masa kau jatuh. Kadang-kadang kau akan ada rasa saat, ya Allah, pedihnya, azabnya. Kan, berniaga ni kadang-kadang kita rasa macam putus asa dan sebagainya. Kita rasa macam kita dah tak nak dah buat. Kita dah tak nak dah. Kenapa aku tak bekerja? Kenapa aku tak bekerja dengan orang? Kenapa aku tolak dulu? Kenapa ni? Kenapa aku nak berniaga? Kenapa? Okay, sebab ujian tu ada. Kita tengok, memang kita nampak contoh-contoh jutawan yang dekat Malaysia ni, kita kata wah seronok dia orang ni, meniaga kaya. Tapi kau tengok yang dia orang punya bahagia tu je, kau tak tengok derita dia orang. Kau tak tengok sengsara dia orang tu. Sekejap. Iklan air nara ni, kau batuk-batuk ke, demam sesama, minum sejuk-sejuk, letih ke penat ke, memang super power lah. Memang sangat sedap. Okay, kita sambung tadi balik poin kita. So, kita tengok kejayaan dia orang tunjuk. Okay, cuba pergi tanya dia orang. Sebelum berjaya ni, kau pernah tak alami kejatuhan? Mesti pernah. Malahan mereka tu dah jatuh bukan sekali tau, berkali-kali baru mereka bangkit dan berjaya. Okay, so jangan kita tengok yang indah je. Dia akan ada part yang sedih, part yang ya Allah, sampai kadang-kadang tak cukup modal nak makan pun ada. Okay, kering, hutang bertimbun. Sebab tu kalau kebanyakan jutawan ni, mereka ni adalah orang yang pernah muflis, tau? Tapi mereka bangkit. Bezakan orang yang berjaya, okay, usahawan-usahawan yang berjaya, usahawan yang jadi jutawan ni, perbezaan mereka adalah kita pernah sama-sama jatuh, tetapi apa tindakan mereka untuk bangkit? Mereka tak terus mengalah, mereka tak terus down. Okay, mereka tak terus putus asa. Mereka bangkit, mereka lawan, mereka usaha, mereka doa, mereka buat macam-macam untuk ubah hidup mereka. Okay, so macam tu juga dengan kita. Bila kita berbisnes ni, okay, kita kena set dalam mindset kita, kita takkan indah setiap masa. Tak. Even Hehe sendiri pun, Hehe dah pernah jatuh teruk, dah macam-macam. Okay, dah macam-macam kena, dah macam-macam buat. Walaupun masih muda lah, alright. Okay, tapi dah macam-macam dah lalui. Tapi bila tiba masa, kalau kita tahu jalan, kita dah tahu dah, lorong ni aku dah pernah jatuh, lorong ni orang dah jatuh. So jangan lalu, jangan buat. Kita terus menuju kepada tangga yang dapat bawa kita pada kejayaan. InsyaAllah jalan tu tetap ada. Sebab destinasi kita ada. Cuma cara kita nak sampai itu saja berbeza. Dan bagaimana usaha kita untuk kita nak sampai. Okay, so orang yang berniaga, betulkan mindset anda. Anda takkan senang lenang dalam bisnes. Alright, anda akan terima ujian, anda akan terima pelbagai halangan dan sebagainya. Penolakan itu biasalah. Okay, dalam bisnes penolakan tu seriously saya cakap, is a very small thing, small matters, kacang saja. Alright, sebab kau akan terima ujian yang lebih dahsyat lagi selain daripada penolakan ni sebenarnya. Okay, orang kata dalam berniaga ni memang 9/10 rezeki datang daripada perniagaan, tetapi kita jangan lupa 9/10 juga ujian yang akan datang. Dan bila orang people kata say no kat kita, kita just say next. Orang say no is okay, we say next. Okay, ramai lagi dekat Malaysia kita ada 3.2 juta rakyat. Okay, kau baru jumpa 1,000 pun tak jumpa lagi, 1% pun kau tak jumpa lagi orang. Masih ramai lagi prospek yang kau boleh jumpa. Okay, dan insya-Allah akan ada orang-orang, akan ada insan-insan, manusia-manusia yang Allah hantar yang akan menerima produk dan juga perkhidmatan kau, asalkan kita memberi yang terbaik. Okay, asalkan kita memberi yang terbaik kepada mereka, asalkan kita memberikan seikhlas hati kita, asalkan kita tidak ada penipuan dalam perniagaan kita, insya-Allah Allah akan bantu kita. Okay, so betulkan mindset tu dulu. Jangan ingat bisnes ni best, bisnes ni wow, seronok, duit banyak, kepuk-kepuk. Okay, lepas tu awal-awal bisnes tu pun nak beli kereta mahal-mahal, tak payah. Terus nak beli ni, nak beli ni, tidak. Okay, bisnes ini adalah satu perjuangan. Okay, bisnes ini adalah satu cabang daripada antara peperangan-peperangan dalam hidup. Okay, satu perjuangan yang kita memang kena fight betul-betul. Mindset kita kena betul, persediaan kita kena mantap. Okay, kesediaan kita nak menerima ujian tu memang kena power. Kita tak boleh seorang-seorang. Saya suka cakap benda ni, tak boleh seorang-seorang. Dalam bisnes kau tak boleh seorang-seorang. Kau kena ada team.
Kau kena ada sokongan. Kau tak boleh nak serbu tembok macam tu aja. Okey? Bersama-sama. Jangan fikir berniaga nak kaya seorang-seorang. Jangan. Memang kita boleh pergi seorang-seorang. Okey, dengan cepat. Tetapi kalau kita nak pergi jauh, kita kena pergi bersama-sama dengan tim. Bantu orang dekat luar sana dengan lebih banyak. Sebab antara perkara yang dapat kau lakukan kalau kau nak menjadi orang yang berjaya adalah kita kena bantu lebih ramai lagi orang dekat luar sana untuk lebih berjaya. Jadi sebab itulah kenapa HH ambil ruang dan peluang 1 jam setiap hari, okay, dalam hidup HH untuk HH berikan manfaat kepada orang lain. Bukan saja suka-suka nak live, nak letih, nak popek-popek ni, tak. Tapi mana tahu poin-poin yang HH berikan ni dapat membantu anda, kan? At least dapat mengurangkan rasa bosan anda kat rumah. At least dapat memberikan anda sedikit idea lah, okay? Pada siapa yang rasa stuck dalam lockdown ni, yang rasa alam macam mana ni, ataupun siapa yang rasa kecewa, mungkin siang tadi anda dah pergi promote barang, tiba-tiba orang tolak, it's okay. Okay, bukan kau seorang je kena tolak, tak. Ramai lagi kena tolak. Tu, Atuk KFC kita, famous dia punya kisah dia. Okay, sangat legend kisah dia. Macam mana dia dah pergi bawa dia punya resepi ayam ni sampai ke berapa? 99 kedai. Semua tolak, semua tak nak beli resepi dia. Okay, akhirnya kedai yang dekat rumah dia juga, jiran dia juga yang beli resepi dia. Tengok sekarang. Okay, bagaimana dia dah kaya raya. Dia bukan bermula ketika muda tau. Dia dah pencen dah. Dia pernah dah cuba nak bunuh diri dan sebagainya. Dia bercerai dengan bini dia. Dia dah alami kesusahan hidup tu yang sangat dahsyat dah. Okay, yang boleh tahap orang kata kau ni pergi mati je lah. Okay, macam-macam sangat, malang sangat nasib kau ni. Tapi tengok tak macam mana dia tak berhenti berusaha. Cuba bayangkan kalau dia berhenti berusaha, bawa resepi dia tu kepada kedai yang ke-80, maka kita, sampai sekarang kita pun tak boleh makan KFC. HH pun tak boleh nak makan KFC. Okay, kalau dia berhenti ke kedai yang ke berapa, 89 lah contoh, ataupun dia berhenti ke kedai yang ke 98, kan? Dia tak usaha lagi. So, dia pun tak akan berjaya, kita pun tak akan dapat makan KFC. So, jangan putus asa. Okay, biasa penolakan itu biasa. Even syarikat-syarikat besar pun, cuba tengok, cuba baca kisah Alibaba. Apa nama Imah dia punya tu? Alibaba punya bos apa? Jack Ma. Apa? Jack Ma. Jack Ma. Cuba baca kisah dia. Okey, bagaimana dia pun bukannya mula-mula berniaga senang. Okey, dia pun kata apa yang membezakan dia dengan usahawan-usahawan yang lain adalah mereka memang berusaha bersungguh-sungguh. Dia kata itu yang membezakan. Mereka memang buat yang terbaik. Dia dan tim dia memang melakukan sungguh-sungguh. Memang usaha mereka 10 kali ganda lebih daripada orang lain. So, jangan kita anggap mereka ni dah kaya raya, mereka senang dan sebagainya. Ingat dia orang senang ke nak dapat semua tu? Tak senang. Semuanya melalui proses ataupun peritnya untuk nak menjadi orang yang berjaya. HH sendiri pun masih belum lagi berjaya sepenuhnya. Tapi HH sekarang saya rasa HH berada dalam dasar yang betul untuk HH nak berjaya. Sebab definisi kejayaan pada setiap orang itu adalah berbeza. So, apa definisi kejayaan anda? Dan adakah anda semua berada dalam track yang betul untuk anda nak capai kejayaan? Kalau kejayaan anda itu adalah ke Johor, adakah kereta yang anda pandu tu bawa anda ke Johor ataupun bawa pergi anda ke Thailand sana? So, anda tengok, adakah anda berada dalam track yang betul? Adakah anda berada di highway yang betul? Adakah anda berada dalam tools yang betul, dalam platform yang betul untuk anda mencapai kejayaan anda? Setengah orang kejayaan dia adalah untuk menjadi suri rumah. Okey, dia dah penat bekerja, so impian dia, kejayaan dia adalah dia nak duduk rumah, dia nak masak untuk suami dia, dia nak masak untuk anak-anak dia. Itu kejayaan dia. So go. It's okay. Okay, sebab setiap orang berbeza. Setengah orang kejayaan dia adalah bagi dia, selagi duit dia tak berkepuk-kepuk dalam bank, dia rasa dia tak berjaya. So go. Fight for it. Cari benda tu. Okay, dapatkan apa kejayaan anda dan cuba capai. Ingat, pada orang yang berbisnes, of course lah, setiap orang yang berbisnes ni, matlamat utama kita adalah kita nak bantu orang, kita nak bantu diri kita sendiri. Bukan hanya untuk kekayaan kita, tapi kita nak bantu orang dekat luar sana untuk mendapat manfaat daripada produk kita
daripada orang kata apa, daripada perkhidmatan yang kita berikan. Jadi insya-Allah sama-sama keep strong. So kalau anda ditolak, people say no to you, you just say next. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.